Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bertemu kita dalam sesi setiap minggu yang kita buat. Pada malam ini sesi temu rakyat Parlimen Jelebu secara online. Untuk pada siri kali ini adalah siri yang ke-6. Alhamdulillah pada hari ini 4 Julai pada hari Ahad. Pada sebelum ini pada siri 5 siri yang terakhir kita telah buat pada hari Jumaat, tapi memandangkan ada sebarang teknikal pada hari Jumaat lepas, maka kita buat pada hari ini. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama dengan tetamu khas yang kita bawakan dari Putrajaya. Alhamdulillah pada malam ini kita akan bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Saha bin Abdullah, Timbalan Menteri Keuangan 2, merangkap Ahli Parlimen Paya Besar. Apa khabar Yang Berhormat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita seperti kebiasaannya, kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Jalaluddin Malik Haji Alias, bersama dengan Yang Berhormat Muhammad Razi bin Muhammad Ali, Adun kawasan Sungai Loi, dan juga Yang Berhormat Nur Azmi bin Yusof, Adun kawasan Pertang, yang merupakan trio tiga ini berada di dalam kawasan Parlimen Jelebu, yang kali ini kita akan membincangkan topik yang sedang panas sekarang ini, sedang hangat sekarang ini, iaitu berkenaan dengan bajet, berkenaan dengan keuangan dan beberapa perkara tentang pemulih yang didasarkan oleh dasar kerajaan. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan membincangkan banyak perkara-perkara yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat, khususnya di rakyat di Parlimen Jelebu dan juga di serata Malaysia, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi tanpa saya membuang masa, elok saya menyerahkan kita punya program pada malam ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Haji Alias untuk meneruskan program kita pada malam ini. Segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih host kita, host tetap dan berpencen, Saudara Nazri, dalam program Facebook Sesi Temu Rakyat Parlimen Jelebu kali yang ke-6. Pertamanya saya nak ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam perpaduan. Dan sebelum kita meneruskan sesi temu rakyat pada malam ini adalah kali ke-6. Saya, apa khabar orang Jelebu semua, kawan-kawan dan juga sanak saudara khusus di kawasan Parlimen Jelebu dan juga di Negeri Sembilan, apatah lagi di seluruh negara. Malam ini kita share ramai-ramai Facebook Jalaluddin Alias Sesi Temu Rakyat. Saya jangkakan malam ini kita ada tetamu istimewa, tetamu khas yang kita jemput khusus di dalam Facebook Live Jalaluddin Alias Sesi Temu Rakyat Parlimen Jelebu malam ini. Saya nak mengucapkan bagi pihak masyarakat Jelebu khususnya, saya nak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian Yang Berhormat Saudara Saha Abdullah, Timbalan Menteri Keuangan 2, merangkap Ahli Parlimen Paya Besar. Terima kasih Yang Berhormat kerana sudi bersama masyarakat Jelebu pada malam ini. Sama-sama, Datuk Seri. Terima kasih kerana terima jemputan saya. Saya tahu bukan mudah sebagai Timbalan Menteri, bukan mudah untuk memperuntukkan sedikit masa dalam 1 jam ke 1 jam lebih untuk bersama-sama dengan rakyat, tapi keprihatinan Yang Berhormat terhadap pemahaman dan juga terhadap perkara yang melibatkan kesejahteraan rakyat adalah menjadi keutamaan Yang Berhormat. Saya tahu Yang Berhormat dah makan ke Yang Berhormat? Sekarang ni food sampai pukul 8 je, Yang Berhormat dah makan malam ke? Sampai ke 10, Datuk Seri. Oh, sampai ke 10. Okey, pasal untuk makluman kawan-kawan, Yang Berhormat ni dia bujang, dia tak ada orang nak masak kat rumah. Minta maaf lah Yang Berhormat saya ganggu waktu-waktu Yang Berhormat malam-malam ni, tapi tak apa, saya dah bagi tahu pegawai Yang Berhormat tadi supaya pack food untuk Yang Berhormat dinner dan juga supper malam ni, insya-Allah. Terima kasih Datuk Seri sebab hantar makanan ke pejabat saya. Dia minta teruskan program kita malam ni. Dan seperti biasa
Malam ni juga kita ada, seperti biasa, saya ada Yang Berhormat Saudara Razi, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sungai Lui Merangkap Timbalan Timbalan Ketua UMNO bahagian, Razi, YB Razi, tolong please raise your hand. Ini YB, ini adalah YB Razi, Adun Kawasan Sungai Lui, Barisan Nasional. Kemudian kita ada Yang Berhormat Saudara Nur Azmi bin Muhammad Yusof, Adun Kawasan Pertama Merangkap Naib Ketua UMNO bahagian, raise your hand, YB. Ini YB Azmi. Apa khabar? Dapat Menteri, apa khabar? Baik. Kawasan Parlimen Jelebu. YB, saya ada update dalam status Facebook saya pada petang tadi, YB ya. Saya share satu video tentang satu lagi keluarga yang mengalami kehilangan ahli keluarga oleh kerana positif COVID-19. Dan ini adalah bukan merupakan kes yang terpinggir lagi, YB ya. Ini adalah merupakan satu kes biasa yang berlaku di kalangan masyarakat. Apatah lagi ini juga tidak terkecuali bagi masyarakat dan ahli keluarga serta sahabat-sahabat saya di kawasan Parlimen Jelebu. Video yang saya upload itu adalah video yang menunjukkan ahli keluarga tak boleh tengok jenazah, ahli keluarga tak boleh mendekati jenazah keluarga terdekat dan juga tidak boleh mengiringi ataupun tidak boleh menghadiri upacara pengkebumian jenazah di kawasan perkuburan. Dan ini adalah merupakan peristiwa yang sangat sedih yang juga dialami, tidak terkecuali untuk dialami oleh mana-mana individu. Dan hari ini YB kita tengok kes COVID meningkat masih lagi di angka yang 6,000 lebih, 6,045 tak silap saya. Kematian 63 dan pandemik ni YB adalah merupakan satu perkara yang telah banyak memberi kesan YB, terutamanya masyarakat kawasan Parlimen saya lah, kawasan Luar Bandar. Walaupun kerajaan telah mengumumkan pelbagai bentuk bantuan, pelbagai bentuk pendekatan untuk membantu mereka yang terkesan YB, tetapi ini juga merupakan satu perkara yang diminta supaya dapat Yang Berhormat jelas dan terangkan mana-mana ahli keluarga masyarakat yang sangat terkesan dengan pandemik ini dalam soal ekonomi mereka, dalam soal keluarga mereka, dalam soal pendidikan mereka, dalam soal sosial mereka, dalam soal agama mereka, Yang Berhormat. Semua kawasan terlibat, orang India, orang Melayu, orang Cina, orang India, termasuk masyarakat orang asli. Dan saya yakin sebagai ahli parlimen, Yang Berhormat juga sebagai ahli parlimen seperti saya, Yang Berhormat, dan juga Yang Berhormat Adun, kita cuba semaksimal mungkin untuk kita mendekati rakyat dan membantu rakyat sehabis baik. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat, terutamanya Yang Berhormat Tengku Zafrul, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan dan Kerajaan, kerana baru-baru ni telah pun mengumumkan bantuan tambahan sebanyak 300,000 untuk menyampaikan bakul makanan kepada mangsa-mangsa yang terkesan. Dan ini adalah merupakan sedikit sebanyak boleh membantu bagi mereka yang memerlukan bantuan di setiap kawasan Parlimen, Yang Berhormat. Tapi saya minta kalau boleh kita tengok YB, banyak perkara yang kita harus selesaikan demi kepentingan rakyat dan masyarakat. Banyak pertanyaan, saya tengok YB Facebook Live, kita dah banyak yang masuk dalam komen saya dan banyak juga yang dah minta untuk menanyakan soalan kepada Yang Berhormat, tapi oleh kerana kita suntukkan masa mungkin kita limitkan, tetapi saya akan rangkumkan ke semua persoalan mereka malam ini Yang Berhormat, untuk Yang Berhormat ulaslah. Sebelum saya bagi floor ini kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, kalau boleh Yang Berhormat, dua-dua Yang Berhormat boleh say hello dulu ataupun sedikit sebanyak menyatakan sesuatu untuk Timbalan Menteri kita. Yang Berhormat, nampak Yang Berhormatnya puzzle ni cantik Yang Berhormat. Saya pun cuba nak menyelesaikan masalah puzzle yang macam Yang Berhormat buat tu. Nanti bagi saya satu insyaAllah. Ya YB Razi, anything to say? YB Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berhormat Tuan Muhammad Sahab bin Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan kedua, yang juga merangkap ahli parlimen Paya Besar. Terima kasih datang ke Jelebu malam ni. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Jaudin bin Haji Alias,
Ketua UMNO Bahagian Jelebu, Ahli Parlimen Jelebu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia dan juga pengurusi UDA, Yang Berhormat Abi Azmi, Adun Petang, Naib Ketua UMNO Bahagian, Saudara Atot ketuanya host, khususnya tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan alam maya yang saya hormati sekalian. Untuk saya sebenarnya di kawasan saya, untuk makluman yang berhormat Timbalan Menteri, kawasan saya Dun Sungai Lui, dia ada 8 kawasan felda, kawasan luar bandar, 8 kawasan felda, 1 skim FEKRA, ada 4 perkampungan orang asli dan juga ada kampung baru lah, kampung Cina. Dan sudah semestinya lah dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, kawasan Dun Sungai Lui ni pun terlibat sama, terutama bagi keluarga-keluarga, khususnya kalau dari kalangan peneroka. Kawasan saya majoritinya peneroka, di mana semua orang tahu tentang bahaya COVID, dan kalau di Jelebu ni rekod untuk yang meninggal dunia di kawasan saya lah yang tinggi sekali, kawasan Parlimen Jelebu. Dan untuk kawasan Dun Sungai Lui ini, untuk makluman yang berhormat Timbalan Menteri, dia ni parlimennya Parlimen Jelebu, kawasan pentadbiran ni adalah kawasan Jempol. Kita bersepadan di kawasan Jempol. Dan pada malam ni, kalau boleh, yang berhormat Timbalan Menteri, ramai di kalangan kawasan ataupun masyarakat di tempat saya inginkan penjelasan ataupun inginkan nak tahu apakah bantuan-bantuan yang boleh mereka pohon disebabkan oleh yang meninggal dunia, yang terjejas di segi ekonominya, ada anak-anak muda dan sebagainya, golongan B40, golongan M40 dan sebagainya ni. Dan dari masa ke semasa nanti saya akan cuba bertanya soalan-soalan yang lain lah. Untuk itu, selamat datang ke Jelebu. Terima kasih. Okey, terima kasih YB Razi. YB Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Haji Jaluluddin bin Haji Alias, Ketua UMNO Bahagian Jelebu, Yang Berhormat Tuan Muhammad Sahar bin Abdullah, Timbalan Menteri Keuangan 2, Merangkap Ahli Parlimen Paya Besar, Yang Berhormat Tuan Muhammad Razi bin Muhammad Ali, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Jelebu, Merangkap Adun Kawasan Sungai Lui, host kita Saudara Atot, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bersama-sama dengan tetamu khas kita. Walaupun dalam keadaan COVID-19 yang melanda negara kita, nampaknya ada juga hikmahnya, ya, kerana setiap minggu kita dapat bersama-sama orang-orang hebat di parlimen di seluruh Malaysia. Kalau minggu lepas kita bersama pengurusi Felda, sebelum itu kita bersama Timbalan Menteri KKLW. Ya, saya rasa walaupun kita jauh tapi kita tetap dekat, kita dapat bersama-sama dalam program kita pada malam ini. Yang berhormat, untuk pengetahuan yang berhormat, di kawasan saya adalah terdiri daripada berbagai-bagai kaum dan berbagai-bagai pekerjaan yang dibuat oleh penduduk-penduduk kawasan petang. Ada yang bertani, ada yang peneroka, ada yang bekerja sendiri, ada yang berniaga dan berbagai-bagai kerjaya yang dialami, yang dibuat oleh penduduk kawasan petang. Ya, untuk pengetahuan yang berhormat, ya, kita macam saya dan Yang Muhammad Razi ini, kita agak malang sikit lah. Ya, kerana kita berdua ni di bawah kami berdua ni sebagai pembangkang di kerajaan negeri, ya. Jadi segala peruntukan daripada kerajaan negeri kami tak dapat langsung peruntukan daripada kerajaan negeri. Kami hanya berharap daripada ahli parlimen dan sedikit peruntukan daripada kerajaan pusat.
Kalau jadi peruntukan kerajaan negeri, apa juga yang dihantar ke peringkat kawasan kita, dia pilih orang yang tertentu saja, terutama orang yang bersama mereka. Ini antara yang kita hadapi di kawasan kami ni lah, Yang Berhormat. Contohnya lah, contoh satu yang paling mudah lah. Contohnya kerajaan negeri ada menyumbangkan beberapa tablet untuk pelajar-pelajar di kawasan kami di Jelebu ni. Tapi dia tak dapat secara menyeluruh. Hanya orang tertentu saja yang dapat untuk bekalan-bekalan atau bantuan-bantuan daripada kerajaan. Ini yang antara yang kami hadapi di kawasan kami. Nasib baik kami ada ahli parlimen yang banyak membantu kami, jadi dapat kita menyalurkan beberapa bantuan kepada penduduk-penduduk di kawasan Jelebu. Untuk pengetahuannya Mak Menteri, ya, di Jelebu, terutamanya di kawasan Petang, keadaan COVID ni menyebabkan para penduduk di kawasan kami amat terkesan. Kalau hari ini saja tak kurang daripada 50 orang WhatsApp, pertama WhatsApp sebahagian WhatsApp saya untuk Terputus. bakul makanan kepada yang terkesan. Ya? Jadi terputus. Okey, dah. Okey, terputus bekal makanan di rumah. Jadi kita dengan cepat kita tak hantar bekalan-bekalan daripada pejabat ahli parlimen dan DUN kepada kepada penduduk-penduduk yang terkesan akibat COVID-19. Itu saja Yang Berhormat. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Razif dan Yang Berhormat Azmi ya. Untuk makluman Yang Berhormat Timbalan Menteri, ini adalah antara rintihan sebagai wakil rakyat di kawasan Parlimen Jelebu. Bukan rintihan kerana hikmat yang tidak mengira waktu dan ketika dalam kita membantu rakyat yang terkesan, tetapi untuk kita memaksimalkan bantuan kepada rakyat ni. YB pun saya fikir mengalami masalah yang sama di kawasan Paya Besar. Cumanya Yang Berhormat kawasan Parlimen Yang Berhormat ada pegang tok duit kerajaan, tak apa, boleh bawa macam-macam peruntukan. Jelebu ni saya ahli parlimen biasa YB. Jadi YB saya serah floor ni kepada Yang Berhormat boleh sebut dan juga Yang Berhormat boleh jelaskan, terutamanya kerajaan baru ni dah umumkan program program pemulih kan YB? Pemulihan. Program pemulih 150 bilion Yang Berhormat. Jadi rakyat kawasan Jelebu apa yang dapat, individu, peniaga-peniaga, masyarakat yang melibatkan daripada pelbagai lanskap pekerjaan dan juga latar belakang ekonomi yang berbeza. Jadi saya serah kepada Yang Berhormat untuk sesi permulaan ni Yang Berhormat. Sila Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin alias Ahli Parlimen Jelebu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia dan juga merupakan pengurusi UDA Holding. Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi, Timbalan Ketua UMNO Bahagian, Yang Berhormat Datuk Nur Azmi, Naib Ketua UMNO Bahagian, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian dan rakan-rakan di media sosial. Pertamanya saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Jalaluddin kerana menjemput Kementerian Kewangan untuk bersama-sama dalam satu program yang saya rasa sangat jauh ke hadapan sifatnya berbanding dengan program-program lain. Kerana apa? Program secara online ini adalah program yang sangat tepat pada masanya. Dan saya nampak kesungguhan ahli parlimen Jelebu ini bukan sahaja kesungguhan menjadi pengurusi UDA Holding, kerana UDA Holding ini di bawah MOF, dan saya sedang melihat prestasi UDA Holding walaupun tak lama memegang jawatan sebagai pengurusi UDA Holding, tapi banyak pencapaian UDA Holding telah dibuat oleh Datuk Seri Jalaluddin. Dan bila saya nampak program jemputan
yang daripada Yang Berhormat Datuk Seri Jaludin, saya nampak wah, ingat dekat UDA je dia buat macam ni, rupanya dekat kawasan pun dia buat. Saya nampak bagi saya sebagai anak muda, walaupun Datuk Seri Jaludin tak berapa anak muda, tapi yang paling penting bagi saya adalah ia mengikut trend dan perkembangan semasa. Inilah yang saya harapkan ia dapat juga diikuti oleh parlimen-parlimen lain. Kerana apa, dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19, ia tidak bererti kita boleh melupakan suara rakyat. Walaupun kita dapat jumpa secara fizikal, tetapi secara maya kita dapat jumpa. Yang paling pentingnya adalah suara rakyat tetap akan didengari oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Saya, Datuk Seri, minta sikit sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab untuk memberi sedikit pandangan dan penerangan tentang beberapa perkara yang Datuk Seri, Yang Berhormat Datuk Rozi, Yang Berhormat Datuk Azmi sebutkan tadi. Mungkin ia terangkum dalam apa yang saya nak sebutkan dalam sedikit perkongsian pada malam ini. Saya, Datuk Seri, melihat apa yang pentingnya adalah seperti mana yang Datuk Seri sebut, kes semakin hari semakin meningkat. Bukan kerajaan tidak lakukan apa-apa, kerajaan sedang lakukan apa-apa, tetapi bukan satu perkara yang mudah untuk kerajaan mengambil sebarang keputusan. Keputusannya ini adalah keputusan yang melibatkan dua perkara yang penting. Perkara yang pertama adalah kesihatan awam. Perkara yang kedua adalah yang melibatkan kelangsungan ekonomi, atau yang lebih mudahnya, satu melibatkan nyawa dan satu yang melibatkan kehidupan. Kehidupan dan nyawa ini amat penting sekali. Walaupun kalau kita bernyawa, kita tidak mampu untuk berkehidupan, untuk menjalani kehidupan, ia sudah pasti ia akan memberi satu kesempitan dan kesusahan yang amat terasa seperti mana yang kita rasa pada hari ini. Itu sebabnya kerajaan mengambil langkah yang berhati-hati untuk membuat sebarang keputusan. Walaupun kita tahu rakyat banyak mencadangkan itu dan ini, tetapi apa sahaja yang kita buat berdasarkan fakta, berdasarkan kajian dan berdasarkan dapatan, berasaskan data yang kita perolehi daripada sumber yang dipanggil sumber yang boleh diabsahkan, sumber yang boleh kita pastikan data ini boleh divalidate atau boleh dikenal pasti. Kerana inilah perkara-perkara yang amat penting dalam kami di Kementerian Kewangan dan kerajaan untuk membuat keputusan. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita nak melihat ke hadapan. Itu sebabnya kerajaan telah melancarkan satu plan dipanggil PPN, Plan Pemulih Negara. Dalam Plan Pemulih Negara, objektif Plan Pemulih Negara adalah satu roadmap bagi rakyat untuk beralih daripada PKP kepada krisis pandemik COVID-19. Kita tak nak lagi rakyat-rakyat terfikir-fikir adakah kita akan buat lagi PKP, kita akan buat lagi PKP. Hari ini kita dah beritahu kita ada 4 fasa. Fasa yang pertama, fasa yang kedua, fasa yang ketiga, fasa yang keempat. Fasa yang pertama, semua pihak dapat melaksanakan peranan masing-masing dari segi pematuhan SOP dan vaksinasi, apa seperti mana yang kita ada PKP sekarang ni. Fasa yang kedua, sektor perniagaan dapat membuat perancangan berkaitan pelaburan dan pengajian pekerjaan. Fasa ketiga dan fasa keempat. Supaya perincian jelas dan mudah faham ini, supaya rakyat ready. Dan kita ada kriteria-kriteria tertentu untuk kita bergerak daripada satu fasa ke satu fasa. Kerana apa? Kerana yang paling penting bagi kita adalah rakyat akan tahu secara mutlaknya. Kalau COVID ini mempunyai garisnya bawah daripada 4,000 kes, ia akan berada dalam fasa pertama. Apabila dia bergerak pada kurang daripada 2,000, maknanya dia akan pergi masuk fasa yang kedua. Kurang daripada 500 kes, dia akan pergi fasa ketiga dan keempat. Saya ucapkan tahniah kepada 5 buah negeri yang telah masuk kepada fasa yang kedua. Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu dan negeri saya, negeri Pahang. Dan saya berharap negeri Sembilan, khususnya di Jelebu, turut mempunyai iltizam untuk kita bergerak kepada fasa-fasa yang lebih baik. Kenapa ini mak penting sekali?
Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bukan sahaja kita nak menyelamatkan nyawa, tetapi yang paling pentingnya adalah kita nak menyelamatkan sebuah kehidupan. Yang penting bagi kita adalah kita ada strateginya. Kita dahulu kita buat strategi 6R. Hari ini kita wujudkan pelan pemulihan negara, di mana dalam fasa 1, 2, 3 dan 4 ini akan termasuk strategi 6R. Strategi inilah yang kita tidak pernah lari dalam kita berusaha pastikan dua perkara asas, iaitu kesihatan awam dapat kita pertahankan, dapat kita selamatkan, dan yang keduanya kita akan pastikan kelangsungan ekonomi tidak terjejas atau kita dapat pulihkan dengan cepat dan dengan baik dalam keadaan kita menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan kehidupan. Itu sebabnya kita ada 8 package Datuk Seri Jalal, tuan-tuan dan perempuan. Sehingga sejak Mac 2020 kita telah memperuntukkan sebanyak 530 bilion, tidak termasuk dengan belanjawan 2021 322.5 bilion. Ini menunjukkan bahawasanya perbelanjaan pada tahun 2021 melebihi tahun 2020 dengan plan pakej pemulih saja. Seperti mana yang Datuk Seri sebutkan tadi, jumlah keseluruhan suntikan fiskal pada tahun 2021 sebanyak 45 bilion berbanding 38 bilion pada tahun 2020. Dan seperti mana yang kita ketahui, kita telah umumkan pakej pemulih 150 bilion dengan suntikan fiskal pakej pemulih sebanyak 10 bilion. Di mana kita dapat 10 bilion suntikan fiskal ini? Kita biayai melalui peningkatan hasil, melalui tambahan dividen dan sumbangan entiti kerajaan, dan kita buat sikit rasionalisasi perbelanjaan ataupun kita akan pergi kepada tambahan pinjaman. Next. Apa yang pentingnya adalah inilah fasa-fasa yang saya sebutkan, fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat. Dan saya ingin beritahu tuan-tuan, pelan pemulihan adalah yang pentingnya adalah kita mesti berusaha untuk masuk ke fasa-fasa kedua, ketiga, keempat. Kerana dalam fasa yang pertama, seperti mana apa yang kita hadapi pada hari ini. Kenapa kita tak melonggarkan itu, kita tak mengetatkan itu? Kerana ia berasaskan keputusan yang amat sukar kita buat. Itu sebabnya dalam bantuan fasa yang kedua, kalau kita beralih, ia akan bersifat lebih menyeluruh bagi rakyat dan perniagaan. Memandangkan PKP masih ketat, walaupun dalam fasa ini secara positif diperluaskan dan sektor sosial masih ditutup, fasa ketiga kita akan lebih rangka, terutamanya untuk rakyat dan perniagaan yang masih terkesan. Dan insyaAllah fasa keempat ekonomi akan dibuka semula, kita akan ada ruang yang lebih untuk menjana semula ekonomi, dan kita akan ada start untuk perniagaan. Inilah yang saya beritahu kepada tuan-tuan, kita tidak ada perkara yang lain melainkan dua asas utama, iaitu kita akan meneruskan agenda prihatin rakyat. Yang keduanya, kita akan menyokong perniagaan. Dalam pemulihan ini Datuk Seri, ia juga ada satu elemen untuk kita meningkatkan vaksinasi. Dan saya harap vaksinasi inilah yang akan mengubah nasib kita. Kerana kita tidak ada langkah penyelesaian yang mutlak, tetapi bagi kita langkah yang terbaik ketika ini adalah kita mesti mempercepatkan vaksin negara. Ramai orang kata, kenapa lambat sangat? Kenapa? Saya nak beritahu tuan-tuan dan perempuan, semasa bajet 2021 diumumkan pada tahun 2020, kerajaan membentangkan perancangan vaksin ini akan selesai pada Mac 2022. Tetapi apabila kita lihat, kita mesti lakukan vaksinasi dengan cepat, kita dah percepatkan supaya immunity berkelompok ini akan dapat dicapai pada Disember 2021. Bermakna kita cepatkan. Kenapa? Kita tidak boleh lagi meletakkan supaya pergerakan vaksin ini berada dalam pergerakan lambat. Kita akui pada permulaannya amat sukar kerana bukan sahaja negara kita memerlukan vaksin ini. Dan saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan perempuan, negara kita sedang berusaha keras untuk memastikan kita dapat bekalan yang mencukupi dan kita dapat bekalan lebih cepat daripada apa yang kita rancang, seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi. Next. Saya nak beritahu tuan-tuan dan perempuan, dalam inisiatif yang kita umumkan, kita gunakan untuk perbelanjaan
tunai sehingga Mei 2021, 4.7 bilion Datuk Seri telah disalurkan. Daripada Jun, Disember 10 bilion, dari Jun sehingga Disember tahun ini 10 bilion lagi akan disalurkan hampir setiap bulan, memanfaatkan isi rumah miskin tegak B40 dan M40. Ini perkara yang penting bagi kita supaya cash in hand tu ada. Itu sebabnya 4.7 bilion telah kita spend, dan kita akan spend lagi Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember 10 bilion lagi. Dan insyaAllah setiap bulan akan memanfaatkan isi rumah miskin tegar B40 dan M40. Bakul makanan di bawah permai dahulu kita peruntukkan 50 juta dan ia telah diteruskan seperti mana yang Datuk Seri sebutkan tadi, 80 juta tambahan telah diagihkan kepada kawasan. Kita ada program My Kasih voucher makanan bermula Julai, 10 juta kita akan salurkan, dan kita seperti mana kehendak rakyat Malaysia, KWSP iCitra kita akan lancarkan pada 7 akhir bulan Julai permohonan 1,000 sebulan 5 bulan berturut-turut, dan kita akan pastikan harga minyak dengan skim penstabilan harga minyak COSS akan diteruskan dan ditambah baik bagi memanfaatkan lebih ramai pengguna yang berada di sana. Inilah yang saya sebutkan tadi, bantuan khas COVID kepada isi rumah, kepada warga emas, bujang. Kita tidak akan tinggalkan mereka kerana inilah yang paling penting, dan inilah cadangan-cadangan tarikh bayaran pada Ogos 2021, November 2021, Disember 2021. Kalau kita dapat ingat bahawasanya kerajaan akan memberi pada tarikh-tarikh tersebut, dan kita akan pastikan komitmen kerajaan seperti mana apa yang saya beritahu, kita tidak akan biarkan perkara-perkara ini akan terpisah jauh. Isi rumah kategori miskin tegar Datuk Seri akan terima bantuan RM500 pada bulan Ogos, RM500 pada bulan November, RM300 pada bulan Disember. Manakala individu bujang Datuk Seri kategori miskin tegar akan terima bantuan RM200 pada bulan Ogos, RM300 pada bulan November. Kedua, isi rumah kategori 40 akan menerima bantuan RM500 pada bulan Ogos, RM300 pada bulan Disember. Manakala bujang kategori B40 akan menerima bantuan sebanyak RM200. Dulu Datuk Seri bujang tak apa, tapi zaman kerajaan hari ini kita kembalikan balik bantuan kepada pening golongan bujang yang berumur daripada 21 tahun. Ketiga, isi rumah M40 juga mendapat bantuan sebanyak RM250, manakala bujang kategori M40 juga akan mendapat RM100 pada bulan Ogos nanti. Secara keseluruhan Datuk Seri, pemberian khas, bantuan khas COVID ini dijangka akan manfaatkan lebih 11 juta isi rumah dan individu, warga emas serta bujang dengan peruntukan RM4.6 bilion. Ini perkara-perkara yang amat penting yang harus kita faham dan kita ketahui, kerana kita amat committed dengan bantuan yang kita akan serahkan kepada kerajaan. Dan semasa pengumuman perkasa tambahan tempoh hari, kerajaan bersetuju untuk memberi bayaran tambahan bagi BPR sebanyak RM500 pada bulan Julai, dan bayarannya akan dibuat secara berperingkat dan minggu lepas pada, kalau tak salah saya, 28 telah kita membuat pembayaran secara berperingkat. Manakala BPR Datuk Seri, bantuan pihak hati rakyat fasa ketiga, pada kadar bantuan antara RM100 hingga RM1,400 akan dibayar pada bulan September nanti. Bulan September juga akan melibatkan bayaran ke atas kes-kes lulus rayuan BPR. Secara keseluruhannya Datuk Seri, nilai BPR sehingga 7 tahun RM4.9 bilion Malaysia. Jadi itu sebabnya saya beritahu, kalau kita dapat memberi tumpuan, kerana kita pun Datuk Seri bagi moratorium. Moratorium yang kita bagi seperti mana yang kita umumkan tempoh hari, kita bagi 6 bulan moratorium, dan moratorium ini bukan sahaja kepada M40, bukan sahaja kepada B40, tetapi kepada T20. Maknanya sesiapa sahaja terkesan
tidak ada compounded interest atau interest atas interest, dan tidak ada juga dikenakan charge penalty. Ini perkara-perkara yang saya beritahu, jangan kita polemikkan isu-isu yang bukan sepatutnya menjadi isu dalam urusan kita seharian. Peminjam hanya perlu pergi tanda tangan perjanjian pindaan syarat-syarat pinjaman. Kenapa? Kerana ini semua adalah berdasarkan perundangan. Apa-apa sahaja perubahan kontrak atau perjanjian perlu dimeterai agar ia sah di sisi undang-undang. Penting benda ini kerana bukan sahaja untuk kepentingan peminjam, tetapi kepentingan di antara dua pihak, pemberi dan penerima pinjaman. Ini adalah satu proses yang amat mudah. Ia bukan satu proses yang sukar, tetapi mereka kena menghubungi pihak bank. Kenapa kita tak bagi automatik? Kita minta mereka call kerana kita tahu ada yang nak terima, ada yang tak nak terima, dan kenapa hanya dibuka kepada PKS yang terjejas sahaja. Kerajaan Datuk Seri, tuan-tuan dan perempuan, faham seperti mana saya sebutkan tadi, kesusahan yang dihadapi oleh segelintir masyarakat. Bukan sahaja segelintir, tetapi dia keseluruhan. Tetapi bukan semua individu atau perniagaan mahukan moratorium ini, tetapi mereka yang tak mungkin memerlukan moratorium ini, mereka tidak perlu untuk pergi ke bank. Tetapi yang penting, kita telah mengarahkan pihak-pihak pemberi pinjaman supaya mematuhi seperti mana saranan yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan tempoh hari. Tidak ada interest compounded dan tidak ada charge bayaran denda. Ini perkara, kalau ada beritahu pihak bank negara, kita ada talian khusus dan kita juga akan maklumkan kepada pihak Kementerian Kewangan. Kita buat iCitra, kita 30 bilion untuk iCitra mulai Ogos 2021, dan kita akan gunakan akaun kedua dahulu. Kemudian sekiranya akaun kedua dah habis, barulah kita akan pergi kepada akaun yang pertama. Ia Datuk Seri 12.4 juta layak untuk menerima iCitra ini, dan kita harap sangat semasa dia nak mohon tu, kita akan beritahu baki berapa dia ada, dan dia boleh mohon mengikut baki, dan kita akan meluluskan perkara ini. Inilah bukan satu keputusan mudah Datuk Seri untuk kita buat iCitra. Ia melibatkan penggunaan simpanan hari tua. Penyelesaian iCitra adalah jalan tengah dalam antara keperluan mendesak pada hari ini, dan perluan yang wajar kepada ahli-ahli kedua SP yang tidak membuat pengeluaran. Next. Apa yang pentingnya, kita buat JKP 4.0 pula. Ini yang disebutkan tadi, ada peniaga-peniaga. Kita nak pastikan bukan sahaja individu tetapi perniagaan, dan ramai orang kata kenapa kita juga bantu perniagaan. Sebab perniagaan kalau kita tak bantu, kita tak maintain perniagaan, di ekosistem ekonomi ni akan terjejas. Dan peniaga dan usahawan ni dia ada pekerja juga merupakan individu. Itu sebabnya kita telah peruntukkan dalam JKP ni 5.1 bilion ringgit Malaysia, dan semasa di pemekasan tambahan tempoh hari, kita JKP 3.0 kita telah menyalurkan pembayaran sebanyak 1,000 kira-kira 3 minggu yang lepas, dan bakal akan mendapat RM500 pada pertengahan Julai nanti. Maksudnya bulan ini mereka akan dapat RM500 lagi. Jadi bagi kita nak sokong untuk kita bergerak ke fasa-fasa pemulihan negara, kerajaan akan buat bayaran tambahan kepada mereka yang layak RM1,000 lagi. Maknanya RM500 pada bulan September, RM500 pada bulan November. Bulan ni dapat RM500, bulan September RM500, bulan November RM500. Maknanya daripada pemekasan tambahan, tambah lagi dengan JKP 4.0, tambah RM1,000 lagi, maknanya RM1,000 ni akan dapat pada September dan akan dapat pada November. Ini semua kita tolong JKP sebab mereka tak lepas untuk buat pinjaman
mikrokredit, kerana syarikat-syarikat ni tidak mempunyai keupayaan untuk memenuhi kehendak pemberi pinjaman. Jadi kita wujudkan grant khas prihatin ini. Grant khas prihatin ini, GKP ini, dari 1.0 sampai 4.0. Dan 4.0 ini kita dah wujudkan tambahan 5.1 bilion lagi. Tapi ramai juga kata, oh okey, kita syarikat yang besar, kita ada ramai pekerja, kita teruskan program subsidi upah. Kenapa saya sebutkan sini? Kerana ramai juga pekerja-pekerja di kawasan Jelebu. Kita telah belanjakan 15 bilion ringgit untuk bantu majikan bayar gaji pekerja sebanyak 2.7 juta pekerja. Bayangkan, kalau kerajaan tidak mengeluarkan peruntukan 15 bilion, kita akan mungkin akan menjejaskan 2.7 juta pekerja. Dan bila kita nampak respon sangat positif, kerajaan akan melaksanakan program subsidi upah 4.0 dengan peruntukan 3.8 bilion yang akan memberi manfaat lebih daripada 2.5 juta pekerja. Sudah pasti orang Jelebu juga akan terlibat, dan inisiatif program subsidi upah 4.0, kerajaan akan menampung sehingga 500 pekerja. Dulu bukan sampai 500, 200.5. Sekarang ni kita gerakkan lagi sampai 500 pekerja. Setiap majikan akan dapat dengan kadar RM600 bagi setiap pekerja dalam tempoh 6 bulan. 2 bulan dalam fasa yang kedua, 2 bulan dalam fasa-fasa yang berikutnya. Dan kalau mereka masuk dalam negative list, kita akan bagi. Dan dulu semasa PSU kita syarat program subsidi upah, kita syaratkan had dia 4,000 ke bawah. Tapi PSU 4.0 tidak lagi syarat. Gaji besar pun gaji kecil kita tetap akan bantu. Dan inilah yang kita beritahu, kita amat peka terhadap apa yang berlaku, dan insya-Allah kita akan laksanakan secara bersama. Next. Okey. Akhirnya kita akan cuba meningkatkan kapasiti pemberian vaksin. Kita dahulu kita telah peruntukkan hampir 5 bilion ringgit. Kita tambah lagi dengan dulu kita hanya bagi tumpuan kepada 80% rakyat Malaysia. Sekarang ni kita nak make sure bekalan kita banyak dan kita kena beli banyak. Sebab sekarang ni kita hadapi masalah bekalan vaksin. Tetapi alhamdulillah ia bukan lagi menjadi masalah yang besar. Kita dah reduce tekanan ini dengan pergerakan vaksin sudah hampir masuk mengikut minggu-minggu yang telah kita tetapkan, dan bekalan ini insya-Allah akan selesai dalam pertengahan bulan Julai, dan insya-Allah bulan Julai, bulan 8, bulan Ogos kita akan menyelesaikan. Dan Kementerian Kewangan tambah lagi 800 juta untuk meningkatkan kapasiti dan menggalakkan vaksinasi, dan total semua ini berjumlah 1 bilion ringgit. Kenapa kita memberi penekanan kepada vaksin? Kerana kita nak make sure supaya vaksin inilah jalan yang terbaik untuk kita keluar daripada kemelut yang kita hadapi pada hari ini. Kita tidak boleh lagi berlengah dalam perkara ini, sebab makin lama makin banyak perkara-perkara yang kita terapat nak kawal. So dengan vaksinasi ini insya-Allah ia akan beri satu protections dan perlindungan kepada semua orang, dan itu sebabnya saya harap sangat masyarakat di Jelebu dapat bantu saya dalam sesi malam ini, juga dapat memberi feedback dan pandangan berkaitan apa yang telah saya nyatakan, dan sekiranya ada persoalan-persoalan yang bangkit, saya mohon jawab. Pegawai saya juga bersama-sama dalam sesi live pada malam ini, dan insya-Allah sekiranya saya tak dapat jawab pada malam ini, saya akan mohon jawapan secara bertulis yang saya akan serahkan kepada ahli parlimen Jelebu untuk maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana bagi peluang pada kami untuk menerangkan beberapa perkara, dan saya terbuka untuk menerima sebarang pandangan, soalan daripada rakyat di kawasan Jelebu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri.
Saya fikir explanation atau penjelasan yang dibawa oleh Yang Berhormat tu jelas. Cumanya ada beberapa perkara yang menjadi isu rakyat sekarang, YB. Saya nak sentuh dulu sebelum ada pertanyaan daripada Yang Berhormat, dan juga ada, saya tengok dalam queue sekarang ni ada dua nak masuk bersemuka dengan Yang Berhormat dalam sesi Zoom kita malam ini. Dalam soal moratorium ni, YB, dalam soal moratorium ni, kerajaan bagi moratorium 6 bulan. Kalau tak silap saya bermula Julai. Kalau saya silap betulkan YB, YB Timbalan Menteri lebih maklum. Moratorium, contoh kata pinjaman perumahan kata 6 bulan. Yang semua tahu bahawa pinjaman perumahan ini dia bergantung kepada interest, daily interest, daily rest, ataupun interest yang bergantung kepada jumlah terkini. Maknanya kalau dia bagi moratorium 6 bulan, dia extend 6 bulan, dia lanjutkan kepada 6 bulan, maknanya interest itu akan bertambah pada 6 bulan yang terkemudian, pertama. Yang kedua, kalau misalnya kata berlainan dengan pinjaman kenderaan yang sudah langsam, dikira interest secara langsam. Kalau dia buat pinjaman 24 bulan, 24 bulan. Bila dia bagi extend 6 bulan, cuma dia extend tenure kontrak itu, ataupun tempoh pembayaran itu patutnya habis pada tahun, katalah habis pada Disember 2022, dia akan habis pada Jun 2023 tanpa ada apa-apa kesan yang berkaitan dengan impak keuangan. Tetapi perumahan tu dia ada impak, YB. Ini banyak juga orang antara masyarakat yang bertanya dalam soal moratorium ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, Yang Berhormat, moratorium seperti PKP 1.0 dulu, dia bagi secara automatik. Sekarang ni adakah secara automatik ni masih lagi dilanjutkan atau perlukan pemohon ataupun individu berkenaan mohon kepada bank dengan beberapa syarat yang dikenakan yang agak menjadi pertikaian di kalangan masyarakat, terutamanya bagi golongan M40 dan tidak terlepas daripada kawan-kawan kita di kawasan parlimen saya, YB. Please YB, kalau dapat YB respon. Isu moratorium ni memang isu yang dekat dengan rakyat. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, pertamanya moratorium ini kita bagi 6 bulan tanpa syarat, tanpa bukti pengurangan pendapatan atau sama ada mereka hilang pekerjaan atau tidak. Maknanya semua pinjaman peminjam individu dia layak, tetapi mereka kena memohon dengan bank. Kenapa kita nak mereka memohon dengan bank? Kerana seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada perubahan-perubahan seperti mana yang Tok Sri sebutkan tadi. Ada perlu melakukan perbincangan-perbincangan kerana pinjaman sewa beli tak sama dengan pinjaman peribadi. Tak sama juga dengan pinjaman dipanggil pinjaman perumahan lah. Yang interestnya bukan dia float, dia tidak sekata atau base, dia dipanggil monthly rest atau annual rest lah, dalam bahasa yang mudah. Saya nak memudahkan penggunaan bahasa ni. Jadi yang paling pentingnya adalah pertama, kita open pada 7 Julai. Pada 7 Julai mereka boleh memohon ke depan, bukan ke belakang ya, ke depan. Maknanya yang ke depan inilah yang mereka kena pergi ke bank. Isu interest bagaimana, itulah yang perlu dibincangkan dengan bank. Cuma pihak Kementerian Kewangan dan Kerajaan telah meminta bank negara untuk memaklumkan kepada pihak bank-bank supaya jangan kenakan interest atas interest dan jangan kenakan denda atas kelewatan mereka bayar. Tetapi banyak juga isu yang timbul salah tanggap berkaitan tempoh pemanjangan ini. Cuma apa yang saya boleh nyatakan kat sini, bersetuju atau tidak pembayaran tersebut mesti dua-dua pihak. Dia tak boleh pihak bank sahaja. Kerana dia mesti ada pemahaman atau persetujuan di antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
Jadi sekiranya dua-dua bersetuju, barulah perkara ini berlaku. Kita kena ingat moratorium dan dipanggil penjadualan semula itu satu perkara yang berbeza. Kita tidak boleh campurkan sekali kerana dua kaedah yang berbeza, tetapi ia juga dapat menyelesaikan masalah sekiranya kita tidak mampu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan tak jangan risau, sekiranya tuan-tuan tak bersetuju dengan bank, kita ada satu agensi dipanggil Agensi Pengurusan Kredit dan Kaunseling, AKPK. Jadi AKPK akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menasihati dan membuat urusan menjadi orang tengah dengan pihak bank. Cumanya kita kena jelas, jangan lupa tentang apakah moratorium ini. Moratorium adalah satu kelegaan untuk kita menguruskan aliran tunai peminjam. Ia bukan satu payment holiday. Itu sebabnya kemudahan yang kita bagi ini, ia perlu digunakan sebaik mungkin dan kita kena berhemah. Dan sekiranya seperti mana saya sebutkan tadi, sekiranya kita memang tak bersetuju dengan bank, kita tak perlu bersetuju. Kita gunakan khidmat nasihat dan bimbingan untuk menguruskan kewangan kita dengan AKPK. Dan kenapa, seperti mana saya sebutkan tadi, kenapa tak buat automatik seperti mana PKP 1.0? Sebab ada pihak yang tidak mahu, ada pihak yang mahu. Jadi bila pihak yang tidak mahu itu kita masukkan sekali dalam perkara yang berlaku ini, ia tidak akan memberi keadilan. Kerana semasa PKP 1.0, kenapa kita bagi semua? Kerana itu adalah kali pertama kita hadapi satu krisis, ada dua elemen yang besar. Dahulu kita hanya hadapi krisis kewangan sahaja. Kita tidak hadapi krisis kesihatan. Tetapi kali ini kita hadapi dua krisis dalam satu masa. Ia merupakan satu pengalaman baru pada kita. Tetapi selepas kita lihat pengalaman dan kita punya kajian semasa PKP 1.0, ada perkara-perkara yang harus kita tambah baik daripada kita bagi pada semua. Kita kali ini kita lebih bersasar. Betul Sri? YB, sorry YB saya membawa suara rakyat. Saya fikir YB pun antara yang terlibat dalam menerima rungutan dan suara rakyat. Moratorium ni YB adalah saya ucap terima kasih kepada dasar kerajaan untuk membantu bagi mereka yang terkesan. Bukan saja bagi mereka, memang tentunya ramai yang terkesan akibat daripada tekanan COVID dan juga pandemik COVID dan juga tekanan ekonomi ni. Moratorium ni YB, ada yang mengadu dalam Facebook saya, ada yang bawa beberapa isu di kawasan saya, terutamanya bagi golongan M40 yang dah masuk ke golongan B40 ya. Dulu dia M40, dia masuk B40. Dia dah semakin susah YB. COVID ni kita dah hampir 2 tahun YB. Daripada tahun 2020 sekarang ni dah hampir dah masuk tahun kedua. Dan mereka sudah mengalami kehilangan pekerjaan sejak fasa PKP 1 dulu. Dan mereka sudah kehilangan pendapatan sejak itu dulu. Dan apabila mereka kehilangan pendapatan, tentunya mereka nak serve loan ini YB, nak melangsaikan hutang ataupun pinjaman ini pada setiap bulan akan terganggu. Jadi moratorium ni YB yang automatik 6 bulan ataupun yang terpaksa mohon dan sebagainya ni hanya untuk for the clean case. Maknanya kes-kes yang tidak ada tunggakan. Macam mana yang ada tunggakan ni YB? Kalau boleh YB sentuh sikit. Ini perkara-perkara yang sedang kita minta untuk Bank Negara semak dan apa kaedah yang kita boleh bantu mereka. Sebab ramai yang berpandangan mereka sampai ke peringkat pejabat saya, mereka yang ada tunggakan tidak dapat. Jadi itu sebabnya saya beritahu, nanti saya akan share pada dekat social media Datuk Seri tentang link. Dia panggil satu tele link. Maknanya saya minta sangat rakyat di Jelebu tolonglah adukan perkara ini kepada Bank Negara Malaysia. Kerana di Bank Negara Malaysia melalui khidmat nasihat pembiayaan ini,
dia panggil MyKMP. MyKMP ini adalah satu kaedah untuk kita membuat satu aduan bahawasanya saya hadapi masalah, ini masalah saya, dan pegawai Bank Negara akan menghubungi dan cuba berbincang bagaimana nak menyelesaikan masalah. Kerana kita tak boleh ambil penyelesaian secara mutlak keseluruhan. Maknanya satu saiz untuk semua tidak boleh. Itu sebabnya kita tetap akan bantu dalam apa keadaan sekalipun rakyat Malaysia. Itu komitmen Kementerian Kewangan. Cumanya kes-kes yang terpencil, kes-kes yang tertentu, saya harap sangat masyarakat dapat melaporkan kepada Bank Negara Malaysia tentang apa yang mereka hadapi. Dan sekiranya mereka juga rasa sukar untuk membuat dan mereka nak berjumpa secara face to face, itu sebabnya Datuk Seri, mereka boleh pergi ke AKPK. Cuma saja kalau pandemik pun kita layan secara online, kita ada pertemuan secara maya, kita ada temu janji secara maya, kita akan advise dan kita akan biarkan AKPK untuk menjadi orang tengah di antara bank. Datuk Seri, banyak kes selesai melalui AKPK. Kadang-kadang orang yang T20 segan nak pergi ke AKPK, orang M40 segan, tetapi dalam keadaan pandemik ini tidak perlu segan, semua orang terkesan. Dan saya harap mereka dapat menghubungi MyKMP Bank Negara, atau mereka boleh menghubungi AKPK. Bukan sahaja individu Datuk Seri, PKS juga, sekiranya syarikat ada masalah, tidak boleh untuk membayar hutang, mereka mesti boleh menggunakan AKPK. Jangan risau, kali ini semasa tempoh 6 bulan ke depan ini tidak ada secret punya tagging. Maknanya takut nak pergi AKPK sebab Datuk Seri takut tak boleh nak buat pinjaman baru. Bukan, tak. Sekiranya ada disebabkan itu, sila maklumkan kepada Kementerian Kewangan, atau tuan-tuan boleh menggunakan MyKMP, Khidmat Nasihat Pembiayaan. Type saja MyKMP Bank Negara Malaysia, akan keluar semua maklumat-maklumat berkaitan perkara itu. Dan tuan-tuan dah memang familiar dengan AKPK, dan saya harap gunakanlah peluang ini. Sebab kita dah arahkan AKPK, kita dah arahkan MyKMP Bank Negara. Bank Negara dan AKPK sangat membantu. Mereka tambahkan kapasiti daripada tahun kita hadapi PKP 1.0. Kita tahu moratorium akan berakhir pada PKP 1.0 pada September. Kita dah bersiap sedia Datuk Seri. Cumanya saya harap sangat mereka kena menghubungi untuk kami bantu untuk selesaikan masalah mereka. Jangan risau Datuk Seri, kalau Datuk Seri ada kes-kes yang terpencil sampai Datuk Seri boleh bagi saya personally. Saya akan minta pegawai saya di AKPK dan Bank Negara untuk menyemak. Itu mungkin cara yang paling cepat atau paling elok lah. Thank you YB. Saya ada beberapa layan yang akan saya sampaikan kepada YB yang telah saya disampaikan ke pejabat saya berkaitan dengan permasalahan ini, akan saya sampaikan kepada pejabat YB secepat mungkin untuk kita jelaskan dan bantu mereka lah. Ini akan saya sampaikan seawal minggu hadapan YB supaya dapat kita bantu. Sebelum saya bagi kepada beberapa soalan lain, saya pun ada banyak soalan YB, pasal saya anggap Yang Berhormat sebagai Timbalan Menteri Keuangan ni sebagai CPU, Central Processing Unit. Maknanya segala bentuk bantuan yang berkaitan keuangan sama ada daripada kementerian lain, Yang Berhormat lah yang jadi dia punya tabungan besar dia. Ada orang tanya YB, dia orang tanya. Satu, saya nak tanya YB dua soalan je yang buat masa ni sebelum orang lain tanyalah. Kan YB saya banyak sangat tanya kan, dia kata Yang Berhormat selesaikanlah sendiri. Pasal satu, dos sekarang ni ramai masyarakat dengan M40 yang pergi B40, in fact the T20 Yang Berhormat, dia tak boleh juga nak serve dia punya bayaran bagian bayaran premium insurance, sama ada insurance life insurance ataupun medical card.
Dulu yang berhormat, waktu dia kerja, the whole family medical card, dia boleh bayar 2,000 untuk satu family, 3,000 untuk bagi tempoh pada setiap bulan ataupun pada setiap suku tahun 3 bulan sekali dan sebagainya. Tapi bila dia dah tak boleh bayar yang berhormat, insurans ni diorang lapor kat saya tak tahu betul lah tu tidak. Yang berhormat sebagai CPU unit tentu lebih maklum. Dia kata lapse insurans ni. Dia pergi guna medical card tak boleh pasal dia lapse dari segi bayaran premium insurans. Kemudian premium life insurance pun macam tu. Apa yang saya nak minta kalau dapat UIB bagi penjelasan kepada kawan-kawan kita, terutama bagi masyarakat di Jelebu lah ya. Anything happen yang berhormat, apa-apa berlaku kepada individu yang telah membayar life insurance, kemalangan ke, kehilangan dan sebagainya, dia tak dapat tuntutan itu ataupun medical card ni yang UIB. Boleh tolong UIB fokus on this dalam tajuk ini UIB? Thank you UIB. Datuk Sri, Ya. inilah yang kita beritahu. Premium insurance ni satu isu yang juga dekat dengan rakyat. Ya. Itu sebabnya dalam deferred insurance punya premium ni, memang kita dalam Julai onward pemulih ini, memang kita ada buat penangguhan premium ni sebanyak RM200 selama 3 bulan. Jadi memang kita ambil kira tu sih untuk mereka opt-in supaya policy holder life insurance certificate and family takaful ni, dan kita telah peruntukkan sebanyak 2.6 bilion dan kita anggap exercise ni, extension ni, dia akan melibatkan 1 juta masyarakat. Jadi kita bagi penangguhan ni sebanyak RM200 selama 3 bulan, maknanya jumlah tadi lebih kurang 2.1 bilion. 2.6 bilion atau sih. Memang kita peruntukkan untuk life insurance. Dia yang pentingnya untuk cover policy holder dan life insurance family dia dua. Untuk cover policy holder, life insurance certificate dan family takaful certificate, dan kita peruntukkan 2.6 bilion ringgit Malaysia ni untuk deferred contributions ni, dan kita jangka dia akan memberi manfaat lebih kepada 1 juta yang akan menerima benefit ni lah. Tapi yang pentingnya dia kena opt-in lah tu. Ya. Opt-in ni maksudnya dia kena mohon. Ya, YB, dia cumanya YB, kalau boleh kita pihak kerajaan ambil kira dalam soal coverage ni YB ya, dalam soal coverage dalam soal cost medical mereka bila lapse, kalau misalkan ada moratorium dalam soal pembayaran premium ini, tapi dia tak boleh lapse dalam soal benefit, dalam soal perks ataupun benefit untuk mendapatkan rawatan, so especially yang berkaitan sekarang kes COVID, banyak kes-kes lain. Lepas tu dalam soal claim kalau berlaku kemalangan dan sebagainya. Yang ni saya nak minta kalau boleh pihak kerajaan dapat memberikan satu keputusan ataupun SOP yang jelas di kalangan syarikat-syarikat insurans ni YB. Yang ni saya fikir ini adalah merupakan satu lagi antara perkara yang menjadi isu kepada rakyat YB. Datuk Sri, isu ini memang isu yang kita amat peka dengan individu yang ada pemegang polisi insurans dan takaful yang terjejas. Ya. Maknanya mereka yang terjejas boleh memohon penangguhan pembayaran premium insurans dan sumbangan takaful secara opt-in yang kita akan lanjutkan sehingga Disember 2021. Dan inisiatif ini Datuk Sri, dia merangkumi seperti yang saya sebutkan tadi, pemegang polisi, sijil insurans hayat dan takaful keluarga 1 juta. Maknanya 2.6 bilion ni kita buat deferred contributions ni untuk make sure insurance cover dia orang. Tetapi mereka yang terkesan, mereka kena memohon, dan bila mereka memohon, apa sahaja yang berlaku dalam tempoh ini, mereka akan di cover lah dalam kita punya ini. Kita ada FAQ
dia punya guidelines ya, Datuk Sri, dia agak teknikal, tetapi saya harap maklumat ini kita akan salurkan kepada Pusat Imat, Datuk Sri. Okey, terima kasih YB. Saya last pasal apa YB? Saya Facebook ni ramai meletup tanya Hamizan, insurans kenderaan ni pun mohon dikurangkan juga. Kereta banyak duduk dekat Porsche dan bawah pokok daripada bergerak. Ini ayat lah YB. Dan YB, isu yang paling jadi yang dekat di hati rakyat ni dalam soal pendidikan YB, pasal COVID. YB Azmi dan YB Razi sabar sekejap saya nak tanya kawan baik saya ni, anak muda ni yang pegang semua abang kata apa, isu-isu yang berkaitan dengan bantuan rakyat ni. PDPR ni YB, Kementerian Pendidikan, budak tak pergi sekolah, budak kena belajar, anak-anak sekolah kita belajar di rumah. PDPR. Jelebu saya dah kemukakan Yang Berhormat juga bersama dengan saya dulu YB masa kita jadi pemagang. Sekarang Yang Berhormat dah jadi Timbalan Menteri sebagai backbencher. Saya tetap perjuangkan soal kapasiti internet di beberapa kawasan, terutamanya kawasan Parlimen Jelebu. Kita dah raise isu ni YB. Kemudian sekarang ni dari segi peranti, Kementerian Kewangan sudah bersetuju untuk memberikan bantuan 150,000 peranti YB. Tapi Parlimen Jelebu sekarang ni setakat hari ni saya belum lagi terima. Boleh tak YB tolong, ni diorang tanya saya YB. Jadi saya minta YB malam ni direct YB jawab lah pula bagi pihak saya di Jelebu ni, pening saya nak jawab YB. Tolong YB. Datuk Sri, isu 150,000 peranti yang telah diumumkan dalam bajet 2021 yang telah diumumkan tahun 2020 telah berjalan pelaksanaannya berperingkat. Kita telah edarkan sebahagian jumlah tersebut. Cuma kita kena faham ini adalah sumbangan daripada GLC yang diselaraskan oleh Yayasan Hasanah di bawah Khazanah Malaysia. Jadi perkara ini dalam pelaksanaan dan kita akui dahulu ada sedikit kelewatan, tetapi pelaksanaan dia sedang diagihkan oleh pihak Yayasan Hasanah melalui Kementerian Pelajaran Malaysia. Kenapa Kementerian Pelajaran Malaysia? Kita akui Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai data yang tepat dan mereka tahu anak murid mana yang sepatutnya diberikan laptop tersebut, dan alhamdulillah dia masih berada dalam jajaran pelaksanaan yang sepatutnya. Berkaitan isu coverage, betul dalam keadaan kita hadapi pada hari ini, sudah pasti isu coverage ini menjadi isu yang besar. Itu sebabnya kita punya program Jendela, My Jendela, dan seperti mana yang Datuk Sri bangkitkan di kampung orang asli Lakal Jelebu Negeri Sembilan. Jadi memang perkara ini dalam kita punya pemerhatian, dan saya ucapkan tahniah syabas Datuk Sri kerana Datuk Sri vokal berkaitan perkara ini. Dan untuk sekiranya tidak ada tempat yang kita boleh akses internet, kita akan gunakan VSAT lah, khususnya di kawasan Jelebu. InsyaAllah Datuk Sri, kita monitor perkara ini, dan Jelebu juga antara parlimen yang akan menjadi tumpuan dalam pelaksanaan jendela ni. Terima kasih. Berita baik untuk anak-anak dan juga golongan pelajar kita di Jelebu ya. Kawan-kawan yang nak tanya soalan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh masukkan dalam komen Facebook saya, yang saya kalau sempatkan saya nak tanya. Saya ambil masa sedikit Yang Berhormat pasal mereka nampaknya sama ada minat Yang Berhormat secara personal sebagai Timbalan Menteri orang muda ataupun kerana banyak mereka nak tahu daripada Yang Berhormat malam ni. Terima kasih YB. Saya nak minta YB bagi juga perhatian laptop ni kepada pelajar-pelajar saya di Jelebu, anak-anak di Jelebu. Please beri keutamaan kepada mereka. Mereka sangat memerlukan, kerana pembelajaran PDPR ni sangat memerlukan kemudahan peranti ni YB. Minta diberi keutamaan pada kawasan Parlimen Jelebu. Yang Berhormat ada dalam kawasan Parlimen saya malam ini. Sesuatu mesti Yang Berhormat
saya minta perlu dan mesti dilakukan untuk anak-anak Jelebu pada malam ni Yang Berhormat. Kalau boleh minggu depan saya dapat surat daripada Yang Berhormat kepada Ahli Parlimen Jelebu, dengan ini disertakan sekian sejumlah peranti dan supaya saya itu boleh dilakukanlah Yang Berhormat. Okey, YB Razi, please. Sebelum tu YB, host boleh minta kalau ada queue dah lama sangat dalam waiting room kita, minta. Sudah dah masuk, dah tutup. Boleh minta tanya. YB, please. Satu soalannya Yang Amat Datuk Seri. Ini ada saya dapat WhatsApp daripada kawan lah. Tadi Timbalan Menteri ada menyebut tentang voucher makanan. Voucher makanan tu dia orang tanya macam mana nak mohon, kata. Itu je. Itu di bawah program My Kasih, sejumlah 100 juta ringgit kita akan buat, sebab pemulih baru kita umumkan last week, kita akan minta agensi yang berkaitan sebab dia bukan semua Kementerian Kewangan yang jaga. Itu kena ingat, di Kementerian Kewangan ini selepas yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat pengumuman, kita akan hadir untuk membuat pencerahan berapa penitilan, dan kita minta kementerian yang bertanggungjawab kepada program-program tersebut akan insyaAllah program My Kasih ini, kementerian yang berkaitan akan membuat penyataan supaya lebih bersifat efektif, kerana kita nak kementerian tersebutlah sebab dia ada agensi-agensi untuk serahkan perkara-perkara ini. Cuma yang kita harap sangat, tolonglah bila dah tahu awal macam ni yang saya sebutkan tadi, maknanya kena memohonlah ya, dan insyaAllah Yang Berhormat Datuk Seri Jalal boleh menyokong program My Kasih voucher makanan. Dia tak sama dengan program bakul makanan ya, dia program voucher makanan bermula Julai nanti, sebanyak 100 juta akan diberikan kepada mereka yang terkesan. Dan kalau saya tak ingat kementerian mana, sebab ada 2 kementerian dalam pemikiran saya ni, jadi nanti saya takut saya salah beritahu kementerian mana yang menguruskan My Kasih ini, tapi yang eloknya kita tunggu perkara ni akan diumumkan oleh kementerian yang berkaitan. Ya. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya berharap selaku wakil kawasan dilibatkanlah ahli parlimen kita dalam kawasan untuk sama-sama terlibat dalam program voucher makanan. Dia selalunya Kementerian Wanita lah, kalau saya tak salah, tapi maknanya saya harap bila ada permohonan dia keluar, jangan macam JKP ya. JKP bila dah hujung-hujung, bila dah habis tamat baru nak mohon. Bila mohon di hujung ni dia akan jadi masalah, kerana mungkin dokumen yang tu tak di-verify. Jadi dia ada tempoh masa dia, jangan esok minta kita extend. Bila kita extend, bukan tak boleh extend Datuk Seri Ahli Parlimen. Bila kita extend, kita dah ganggu untuk proses pemberian, untuk kita proses luluskan dan kita salurkan. Kita nak salurkan duit ini, tak boleh salurkan 5 permohonan tanpa kita buat verifikasi atau penentuan keabsahan atau betul tak betul mereka yang memohon ini. Jadi kalau boleh masa yang kita bagi time frame, sebab kalau boleh kita nak bagi duit ni cepat pada rakyat. Itu sebabnya saya harap ini kena ambil penekanan jelas. Sebab saya juga wakil rakyat di kawasan saya, sama juga bila dah tutup barulah mereka datang ni, kita kena bantulah. Tuan-tuan untung ada ahli parlimen Jelebu yang agresif, dia ada network dan semua kementerian. Jadi dia pun susah juga bila hantar surat ke menteri-menteri, Timbalan Menteri dah lebih lepas tarikh. Jadi bantulah Datuk Seri Jalal, sebab saya tahu dia kalau datang pejabat saya tak ada surat dia tak bawa, mesti ada surat dia bawa. Jadi perkara-perkara inilah yang kita, bukan surat untuk dia tau, surat untuk rakyat. Banyak perkara-perkara yang dia ni. Okey. Jadi surat saya tu YB kena luluskan lah. Ni saya cakap orang Jelebu ni. Datuk Seri, kita ada tetamu ni, wakil daripada peniaga. Post sekejap. Ni saya nak kena baca ni. Kalau tak jemput ada ni. FA Ajiro. Assalamualaikum YB. Saya bekerja di Paya Besar.
Ini kawasan yang berhormat Timbalan Menteri ya. Pengundi di Jelebu. Hebatkan payung besar, Jelebuku maju. Kalau boleh, Jelebu menjadi parlimen kembar kepada payung besar. Sangat baik kata dia. Jadi Yang Berhormat fikir kalau parlimen kembar tu macam-macam Yang Berhormat kena ambil kira permohonan ahli parlimen Jelebu tu. YB Azmi, sebelum saya pergi ke dua tetamu kita, YB Azmi ada apa-apa? Please. Sebenarnya yang berhormat, banyak benda nak tanya tadi. Pertamanya dah dijawab dan dah diterangkan oleh Berhormat Menteri. Kemudian apa-apa soalan saya habis ditapau oleh ahli parlimen. Contohnya dengan pendidikan apa semua habis tapau oleh parlimen. Okey, tak ada apa, dah ada tapau dari parlimen. Terima kasih Yang Berhormat. Okey, Yang Berhormat, saya ada dua yang masuk. Shan seorang pengundi saya. Ini adalah pemimpin MIC. Satu lagi Norziatul Akmal Martin Nozi. Ini bukan orang Jepun, bukan orang mana ni. Ini orang Jelebu Totok ni. Nama je, nama macam Martin, macam orang apa ni, Martin. So, saya tak tahu apa dia nak cakap. Kita minta Shan dulu. Please, Shan. Okay, terima kasih Datuk Seri. Jadi, I think first of all, tahniahlah kepada Timbalan Menteri yang walaupun masih muda tapi diberikan tanggungjawab yang besar. Terus. Shan, line tak bagus, Shan. Tak dengar suara. Untuk memimpin satu kementerian yang beliau dapat membangunkan atau membawa pribadi. Terima kasih saya kepada Datuk Seri Jalal, YB Tuan Azmi dan juga YB Tuan Aziz, yang mana dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, masyarakat dah mula merasa peritnya. Jadi dengan kelibat tiga pemimpin rakyat ini, sedikit sebanyak kita dapat mengurangkan beban yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi untuk itu saya mewakili masyarakat India mengucap terima kasihlah, sebab dalam apa jua program, dalam apa jua bentuk bantuan maupun pertolongan, masyarakat India di Parlimen Jelebu termasuk dun-dun di bawahnya tidak pernah dipinggirkan lah. Jadi saya terus kepada soalan saya sebenarnya. Tak dengar lah. Soalan apa? Ini saya ada dua soalan ataupun cadangan. Setelah kita sedia maklum, di bawah Tra dia ada peruntukan hampir 100 juta ringgit untuk pembangunan masyarakat India. Okey, dan kebiasaan Wah, lain problem ni. Mungkin kita boleh bagi ruang kepada Kak G dulu. Shan, please apa ni? Kesaannya 100 juta ini program yang berbentuk kemasyarakatan ataupun cuma cadangan saya untuk pasca dengar. Hello, dengar? Okey, Ya. jadi keadaannya adalah sedikit berbeza. Jadi apa pandangan saya ataupun cadangan saya adalah YB, seharusnya untuk masyarakat India, dia sama ada di dalam mitra itu sendiri ataupun satu bentuk bantuan yang lain. Sebagai contohnya lah, saya ambil di Simpang Pertang sendiri. Di Simpang Pertang sendiri kita ada lebih kurang 5 ke 6 pengusaha yang terlibat dalam industri pelancongan. Sebagai contohnya pengusaha bas pelancongan. So sejak COVID dah 2 tahun ini, bas mereka memang tersadai. Jadi kalau bas tersadar ni YB, dia bukannya setakat dia bayar bank saja. Dari segi maintenance dia kena buat, dari segi pekerjanya nak tak nak dia kena bantu juga. Jadi ini adalah keperitan yang berganda yang mereka hadapi sekian hari. Jadi pandangan saya adalah seharusnya kementerian kena come out dengan satu bentuk bantuan yang mana kita anggap sebagai geran pulih lah untuk industri yang selama ini mereka dah mencurahkan bakti untuk pembangunan negara, dan sekarang dah sampai masanya kita negara ataupun kerajaan perlu membantu mereka supaya mereka dapat memastikan dapat menyambung diorang punya bisnes pada masa akan datang. So itu adalah soalan pertama saya. Soalan kedua saya sama juga. Selepas ini kita tidak, walaupun macam-macam COVID apa semua ada, tapi kita tak putus daripada menghasilkan graduan. Okey, kita tidak putus daripada menghasilkan graduan. Jadi sebelum ini kita ada program, kalau tak silap saya kita panggil sebagai My Brain, yang mana kita memberikan satu dana kepada mereka-mereka yang lepasan first degree ini untuk sambung belajar dalam sarjana maupun bidang PhD. Jadi saya harap My Brain ataupun satu bentuk konsep yang lain
boleh dibawa kembali supaya, sebab kita sedia maklum selepas ini bukannya semudah itu untuk kita dapatkan kerja. Jadi sekurang-kurangnya dengan adanya dana-dana yang dapat disediakan ini, anak muda yang habis meneruskan pengajian dalam bidang sarjana muda ni, mereka mempunyai peluang. Ya. Line is not good. Line tak bagus. Host, macam ni host, kalau boleh dapatkan Ataupun mereka boleh menggunakan kerja tu untuk menyambung pelajaran yang mana, dan juga kepada soalan ataupun soalan. Okey Shan, thank you Shan. YB Okay. ada ke apa yang tadi yang dikemukakan oleh Shan tadi? Shan, kalau saya, sebab Shan punya line tak berapa nak clear, saya dapat tangkap sikit-sikit saja. Tapi kalau saya tak jawab keseluruhan, nanti Shan boleh masuk balik tanya ya. Mungkin saya tak dengar sebab ada line terputus-putus. Shan bangkitkan 3 perkara. Satu pasal mitra, yang keduanya pasal bas-bas, pengusaha-pengusaha bas yang terkesan dengan perkara ni. Dan yang ketiganya Shan bangkitkan isu tentang My Brain atau satu dana yang harus kena ada untuk peningkatan anak muda pada masa akan datang. Betul? 3 perkara ni. Ya. Okay, betul Shan? Is it right? There are 3 things you already highlighted to me. Saya dua yang YB cakap awal tu saya tak dengar YB sebab tak jelas. Tapi yang My Brain tu betul lah. Okay. YB, itu soalan dia YB. Pasal YB cakap dia tak dengar dia cakap. Tapi memang saya boleh wrap up itu soalan dia. YB boleh komen. Okay. yang pasal mitra itu dan My Brain ni, penambahbaikan tu kita untung mana Tok Sri. Untuk bajet 2022, pegawai saya yang bersama-sama dengan kita ni, Cik Izlan, merupakan timbalan dia panggil timbalan pengurusi atau timbalan dia panggil timbalan ketua pasukan. Timbalan ketua pasukan. Izlan, apa nama kan? Kau tahu? Timbalan Ketua Pasukan Bajet. Okey, timbalan ketua pasukan bajet number 2 untuk bajet 2022. Bukan 2021. Jadi untuk tahun depan Cik Izlan lah timbalan ketua pasukan bajet yang sedang merangka untuk bajet 2022. Jadi malam ni memang saya bawa khas Cik Izlan ni untuk dia memahami keluh resah rakyat khususnya di Jelebu, supaya mungkin dalam pertimbangan nanti dia tak akan lupakan ahli parlimen Jelebu. Okey, itu yang pertama. Untung maknanya mitra dengan My Brain yang seperti mana Shan sebutkan tadi, sudah pasti Encik Izlan akan ambil nota, dan esok juga saya akan jumpa ketua pasukan bajet, saya juga akan beritahu perkara yang sama. Cumanya berkaitan pengusaha bas dan teksi sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan perempuan. Kita memang akui memang waktu pandemik PKP tak ada orang siapa nak naik bas, tak ada orang nak pergi melancong, tak ada orang nak naik bas persiaran, dan sekolah pun tak ada bas, sebab tak ada orang nak naik bas sekolah sebab sekolah cuti. Jadi apa kita buat? Kita buat satu program dia panggil skim, dia panggil satu skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi. Jadi kita telah peruntukkan RM1 bilion untuk membantu pengusaha-pengusaha bas dan teksi yang layak, yang mempunyai tunggakan kemudahan pembiayaan dengan syarikat-syarikat pembiayaan sewa beli kredit. Sebab kena faham, teksi dan bas ni dia tak pinjam dengan bank, dia pinjam dengan agensi peminjam kredit, dan dia bukan duduk di bawah akta bank, tapi di bawah akta hire and purchase. Kita bagi lanjutan moratorium juga selama 12 bulan dan lanjutan tempoh pembayaran dan pensuturan semula sebagai langkah mitigasi untuk menggunakan impak COVID-19 ke atas perniagaan mereka. RM1 bilion lah kita peruntukkan, dan tempoh jaminan tidak melebihi 9 tahun dari tempoh mereka dapat pinjaman jaminan ni. Tapi sebab RM1 bilion ni bukan satu jumlah yang besar, jadi mereka yang mohon kena cepat-cepat mohon, dan insyaAllah kalau kita tengok prestasi macam mana, dia akan berakhir sampai tempoh permohonan akan berakhir sampai 31 Disember
2021 ataupun sehingga peruntukan tu habislah. Lagi lama lagi kecil, maknanya kita mohon cepat-cepat lah. Jadi saya harap isu bas ni dapat kita redakan, dan saya juga Datuk Seri untuk mention dah jumpa di syarikat-syarikat pengusaha bas pada hari Jumaat yang lepas, hari Khamis yang lepas, dan insyaAllah hari Selasa saya akan jumpa sekali lagi untuk membuat mitigasi. Ada beberapa perkara yang masih mereka ada isu. InsyaAllah perkara ni memang MOF memang ambil perhatian dan peka lah, kerana mereka memang confirm hadapi, dan saya di sini ke depo-depo lihat bas-bas yang banyak yang tersadai dan banyak perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Okay, Shan, thank you Shan. Thank you YB. Untuk makluman Shan juga kan, kita dah discuss panjang pasal bas persiaran, pasal pengusaha bas dan sebagainya di Parlimen sebelum ni kan YB ya. Betul. Kita dah panjang, dan harap Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh implement lah, boleh melaksanakan pembelaan kepada mereka. Dia sebenarnya tu sih, ini asas saya nak memuji Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin ni. Dia memanglah dia kata saya sahabat dia, tapi sebenarnya dia lah yang banyak komplain kat kita orang ni. Kalau sahabat dia tak banyak komplain. Jadi tapi maknanya dekat Parlimen ni, Datuk Seri Ahli Parlimen Jelebu antara orang yang bangkitkan isu-isu ini. Itu sebabnya bila dia bangun je, kita di MOF ni selalu mencatat lah isu-isu daripada Jelebu ni. Dan antara isunya adalah isu bas lah. Maknanya wujudnya skim ni adalah hasil daripada perbahasan Yang Berhormat Datuk Seri Jalal, dan kita ambil pandangan ada yang, dan kita sedang laksanakan program ini, dan program ini telah dilaksanakan, dan kita dapat input. Sekiranya ada input yang tak betul sana sini, beritahu kita. Jangan risau, kita ni bukan pekak tau, kita ni peka dan kita dengar. Cuma kita nak beritahu tak semua yang kita boleh penuhi, kerana dalam keadaan pandemik ini kita mempunyai ruang ruang fiskal yang agak-agak sempit, dengan aras statutory limit kita sudah sampai hampir sampai ke shilling. Jadi dalam keadaan yang agak sempit ini, ruang fiskal kita ini, kita cubalah berusaha untuk memenuhi kehendak semua orang. Kita tak ada satu ruang yang besar, tetapi kita akan pastikan nyawa dan kehidupan rakyat kita tetap akan bela, dan kita akan beri jaminan. Terima kasih YB. Oji, ni ada persoalan Oji. Oji unmute mic. YB. Oji. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Jalal, Yang Berhormat Tuan Muhammad Saha Abdullah, Timbalan Menteri Keuangan 2, yang juga Ahli Parlimen Parti Besar, dan saya nak ucap terima kasih jugalah kerana malam ni saya dapat berpeluang dapat bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Keuangan tentang permasalahan peniaga-peniaga kecil macam kami di Jelebu. Yang pertama, saya nak ucapkan terima kasih atas bantuan GKP daripada GKP 1 hinggalah GKP 4 yang akan yang YB nyatakan tadi akan berterusan hingga Disember. Dan saya juga salah seorang daripada penerima GKP 1 dan 3. Kami nak ucapkan terima kasihlah sebagai golongan peniaga yang tidak ketinggalan dapat bantuan daripada Menteri Keuangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, YB, tentang pemberian vaksin, tentang pemberian vaksin kepada golongan peniaga ni supaya dapat akses mudah. Pendek kata, diberi keutamaan. Memandangkan kita golongan peniaga yang saya fikir saya sendiri hari-hari begitu terdedah dengan suasana golongan masyarakat yang kita tidak tahu latar belakangnya
datang ke kedai dan sebagainya. Jadi saya fikir golongan peniaga ni bolehlah diberi keutamaan untuk dapatkan vaksin seawal yang boleh. Walaupun saya telah mendaftar dengan MySejahtera, tapi memandangkan umur 40-an belum sampai lagi gilirannya. Jadi saya mintalah golongan peniaga tu diberi keutamaan. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentang kenaikan harga barang semasa COVID ni. Jadi di sini di Jelebu memang kita akui dia agak jauh sedikit lah daripada macam Seremban, Kuala Lumpur dia agak jauh. Sebab tu barang kita dapati di sini agak tinggi harganya. Ya, ada rata-rata daripada kawan-kawan kita di luar, di Kuala Lumpur, di Seremban, apabila dia pulang ke kampung menyatakan di sini sangat mahal harga barang mentah dan juga harga makanan. Jadi kita di sini terpaksa mendapatkan bekalan dengan harga yang begitu tinggi. Yang keempat, dan soalan terakhir untuk Webi lah. Baru-baru ni kita diberitahu oleh Webi Zuraida tentang lesen kredit komuniti. Pendapat saya lah, jadi saya sebagai golongan peniaga, kalaulah lesen kredit komuniti ni cuma orang kata muka depan Along, saya rasa itu amat malang lah bagi golongan peniaga yang memang sekarang ni memang memerlukan bantuan dari banyak sumber. Macam contoh GKP tadi, kita kerajaan beri bukan dalam bentuk yang begitu besar, jadi itu sebagai bantuan, dan sos yang lain kita perlu dapatkan cara sendiri. Jadi kalau kredit komuniti ni diwayangi oleh dan dibelakangi oleh peminjam berlesen seperti Along, itu adalah saya rasa sangat malang lah bagi peminjam-peminjam yang terjebak dengan Along tu. Okey Baby, saya rasa itu saja dari permasalahan golongan peniaga daripada kami. Dan saya ucapkan terima kasihlah YB kerana sudi mendengar kita punya permasalahan. Terima kasih YB. Ya. Sama. Uji. Ya YB. Pertamanya penipuan berkaitan yang ketiga tu, agensi kredit komuniti. Betul, seperti mana yang Puan sebutkan tadi, janganlah dia hanya di depan sahaja, tetapi belakang tu adalah Along. Jadi kita ambil maklum apa yang Puan punya pandangan, dan Puan punya pandangan adalah selari dengan pandangan daripada Kementerian Kewangan. Cumanya kita dah dengar penjelasan daripada Kementerian Perumahan dan Kawasan Tempatan, dia nak mengelakkan kepada Along. Jadi dua perkara yang ada pandangan berbeza. InsyaAllah perkara ini kita akan bincang di peringkat Kementerian Kewangan. Cumanya kita nak beritahu kenapa agensi kredit ni kita tidak menguruskan, kerana akta pengurusan kredit komuniti ni diletakkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Itu yang pertama. Dia bukan bank, tetapi dia sama jugalah dengan hire purchase. Hire purchase dia letak di bawah KPDN HCP. Itu dia panggil Kementerian Perdagangan. Jadi perkara inilah yang menyebabkan akta. Jadi kita ambil maklum perkara ni Puan, insyaAllah kita laksanakan countermeasure lah, dia panggil tindakan pembetulan supaya kita tidak mahu hasrat kita tidak mahu punya Along, rupanya akhirnya ke Along juga. Jadi kita akui lah, sebab kita tak nak ada satu perkara yang agak sukar. Itu yang soalan yang keempat. Yang ketiga Puan bagikan tentang isu vaksin. Isu vaksin kepada golongan peniaga-peniaga. Sudah pasti Puan, dia bergantung kepada keperluan bekalan semasa. Dan saya akui insyaAllah bulan 7 dan 8 ini
kita difahamkan oleh Kementerian MOSTI, Sains dan Teknologi, Ahli Parlimen Rembau, YBKJ. Bekalan itu akan sampai dalam jumlah yang besar, dan sudah pasti perkara-perkara yang Puan sebutkan ini kita akan pertimbangkan. Jadi apa sahaja pandangan yang Puan sebutkan tadi berkaitan harga barang tinggi, itu sebabnya kita di Kementerian Kewangan kita lihat, kita tahu, itu sebabnya kita tingkatkan subsidi minyak masak ini pada Januari hingga Mei, kita bagi lebih kurang 400 juta untuk kita kawal harga minyak masak. Sebab minyak masak juga dulu dia menjadi satu dia dulu yang pack polybag 1 kilo bersubsidi RM2.50, dan kita dulu, dan sekarang pun RM2.50. Tapi yang jadi isunya botol 1 kg ke 5 kg. Jadi dulu kita bagi subsidi 60,000 metrik sebulan, kita tingkatkan kepada 70,000. Jadi total semua peruntukan ni kita anggarkan dalam 1 bilion ringgit untuk kita tambah dikekalkan, maknanya dipanggil COSS ni, penikawalan harga minyak masak ni untuk pack polybag 1 kg dengan harga RM2.50 ditambah baik, maknanya untuk penambahan kuota lagi 10 metrik tan untuk 3 bulan untuk memastikan bekalan subsidi dapat dipertingkatkan, serta kita juga mempertingkatkan penguasaan lah. Sebab ialah macam bila harga minyak dulu harga, dia kata harga barang naik sebabkan logistik, harga petrol. Sekarang ni dulu kita ada shilling, dan kita ada harga lantai. Sekarang ni minyak bila turun bawah sampai satu tahap, dan bila minyak tinggi kita dah ada atas dan bawah. Cumanya sekarang dia kata harga minyak masak pula. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, maknanya kita bagi peruntukan 1 bilion ringgit untuk mereka dapat mengawal harga minyak masak ini. Okey, Puan. Okey, Uji. Ya, Berhormat Timbalan Menteri. Boleh sambung sikit ya. Satu perkara lagi tentang keluhan petani-petani kepada kenaikan harga kos untuk mengeluarkan hasil pertanian ni yang naik terlalu tinggi. Ada yang naik setiap minggu. Yang ni pun perlu diambil perhatian jugalah untuk kita membendung kenaikan barang makanan dan sebagainya. Silakan. Jadi mungkin Datuk boleh perincikan kepada saya melalui surat, nanti Datuk bagi kepada tak surat pun apa buat tu. Datuk bagi detail sikit harga apa yang naik supaya Cik Izlan dan tim dia akan semak, bukan kesahihan untuk semak mengapa jadi sedemikian. Kita percaya apa yang Datuk sebutkan tadi, Wabi sebutkan tadi merupakan satu perkara yang sedang berlaku. Cuma kita tak tahu kenapa jadi macam tu. Sebab kita nak mitigate. Dulu masa kita hadapi dulu, kita bagi peruntukan kepada semua farmer-farmer untuk di-increase dia punya storage. Sebab bila tak boleh jual, jadi kita minta farmer beli hasil-hasil pertanian mereka. Tapi sekarang kedai dah boleh buka, full total lockdown macam PKP 1.0. Jadi apa yang kita buatnya adalah kita make sure supaya tidak adalah dia punya cost operasi itu tinggi. Tapi kita semak apa yang menyebabkan perkara tu. Datuk bagi tahu saya pertanian apa, dan mudah. Macam mana dulu kita laksanakan PKP melibatkan Kemaran Highland. Jadi bila melibatkan Kemaran Highland ada masalah, dan kita mitigate supaya kita benarkan juga mereka untuk keluarkan hasil. Kerana dia memberi sumber kepada bekalan sayur kepada seluruh Malaysia. Jadi kalau kita stop sana, supply tak kurang, dia akan menyebabkan harga naik. Itu kita perlukan data lah. InsyaAllah tu kita di Kementerian Kewangan ni, kita real time apa sahaja perkara kita akan mitigate. InsyaAllah. Okey, terima kasih ya. Saya fikir kita dah sampai ke penghujung. Ini adalah sesi yang paling lama sekali
pasal banyak isu yang ditimbulkan oleh kawan-kawan kita di kawasan parlimen. Macam saya kata tadi, Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah merupakan CPU kita. Mana-mana semua central process unit di Kementerian Kewangan ni. Cuma sebagai wrap up Yang Berhormat, saya nak kemukakan beberapa cadangan lah untuk makluman Yang Berhormat dan juga Kementerian Yang Berhormat dalam soal penyediaan bajet nanti, supaya dapat memberikan tumpuan dan perhatian kepada permohonan-permohonan yang dikemukakan oleh saya bagi mewakili masyarakat di kawasan Parlimen Jelebu. Kerana dalam penyediaan bajet post-COVID ni Yang Berhormat, saya nampak beberapa perkara penting untuk kesejahteraan rakyat bagi meneruskan penghidupan mereka untuk kembali kepada suasana kehidupan biasa itu sangat penting saya lihat. Terutamanya dalam penyediaan kemudahan infrastruktur yang untuk mengelakkan daripada masyarakat Parlimen Jelebu terus menerus dihimpit dengan masalah bencana alam, umpamanya macam banjir. Peruntukan yang saya minta ni Yang Berhormat tidak begitu tinggi. Contohnya macam jambatan di kawasan Dun Pertang yang kosnya lebih kurang sekitar 3.7 juta sahaja. Kemudian hub peniaga-peniaga e-hailing ataupun peniaga-peniaga Grab food yang kosnya lebih kurang sekitar 4.5 juta. Kemudian ada beberapa kos yang saya mohon supaya dapat ditingkatkan capaian internet. Saya minta Yang Berhormat untuk memberi perhatian lah di dalam penyediaan bajet 2022 nanti oleh pihak kementerian. Saya nak ucap terima kasih kepada dua-dua Yang Berhormat Razi dan juga Yang Berhormat Azmi, termasuk sahabat kita Shan dan juga Nurjatul Akmal dan host yang membuatkan yang mengendalikan majlis kita pada kali ke-6 ni. Akhir kata saya nak minta Yang Berhormat anything to say YB Saha. Datuk Seri, Datuk YB, tuan-tuan dan perempuan, pertamanya saya harap sangat bantuan yang disediakan kerajaan ini pada khidmat kami ia menyeluruh dan ia dilaksanakan oleh pelbagai agensi. Jadi saya harap sangat kita kena memahami setiap apa yang kerajaan umumkan dan sekiranya tidak faham, beritahu kami dan kami akan cuba bantu untuk meleraikan seperti mana yang Datuk Seri buat pada malam ini. Saya amat memuji, itu sebabnya saya di kawasan, saya balik awal ke kementerian. Kenapa saya tak boleh buat di Paya Besar, saya buat di kementerian? Kerana saya nak beritahu Kementerian Kewangan ni dekat dengan Parlimen Jelebu. Jadi sudah pasti apa sahaja permohonan kita akan pertimbangkan. Bukan pertimbang secara biasa-biasa, tapi kita pertimbangkan secara serius. Kerana perkara yang penting bagi saya adalah siapa sahaja yang terkesan, siapa sahaja yang terjejas, pasti Kementerian Kewangan akan cuba membantu. Dan saya harap sangat peniaga-peniaga yang berada di kawasan Jelebu, kita ada BSN, kita ada Agro Bank, kita ada Mara, kita ada SME Corp, kita ada Yapin, kita ada Tekun. Setakat hari ini Datuk Seri kita dah peruntukkan lebih kurang untuk pemekasa saja, untuk pemulih saja, kita peruntukkan lebih kurang 2.9 bilion untuk kita bantu pembiayaan mikro yang kita sediakan untuk pengusaha mikro. Cumanya saya harap jangan 2.9 bilion ni nampak besar, tapi bila kita jadikan untuk keseluruhan negara dia jadi kecil. Dan itu sebabnya kita kena cepat mohon, kita kena lebih agresif dan kita kena lebih dapat maklumat dengan cepat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana menjadi antara orang yang terkehadapan menganjurkan program-program begini, dan saya harap pada masa-masa akan datang sekiranya kerajaan memperkenalkan pakej-pakej lagi untuk bantu rakyat, saya harap Datuk Seri boleh jemput saya ya, untuk bagi taklimat lagi supaya orang di Jelebu dapat faham. Dan sekiranya Datuk Seri nak kita memberi maklumat, insya-Allah kita akan bagi maklumat yang sebaik mungkin. Yang paling pentingnya kita harap kita juga dapat maklumat daripada masyarakat di Jelebu. Gunakan ahli Parlimen Jelebu ni. Saya nak beritahu ada rahsia. Ahli Parlimen Jelebu dia ramai network. Jadi dapat tak apa tu
nombor 2. Yang paling penting kita mohon dulu. Bila mohon ni, kita insyaAllah kita akan lihat dan akan bagi perhatian. Saya pernah turun sekali ke Jelebu 2 tahun lepas, kalau tak salah saya, tak silap saya. Jadi durian di Jelebu memang saya sedap. Kami daripada di Putrajaya pun terbau-bau ni. Jadi saya harap sangat jadi saya harap sangat saat itu dapat dikembalikan. Jadi insyaAllah kita dapat jalankan hubungan, dan saya jemputlah kalau ada program-program lepas nanti kita dah habis pandemik, kalau adalah lawatan Parlimen Jelebu ke Parlimen Balai Besar, saya akan mengalu-alukan. Kalau datang ke Balai Besar, saya akan jemput datang ke MOF supaya dapat perkenalan dengan lebih dekat dengan warga di Kementerian Kewangan. InsyaAllah, Yusri, apa yang MOF boleh bantu, kami akan bantu sebagai upaya, dan insyaAllah sekiranya ada maklumat, sudah pasti kami akan ambil itu sebagai satu pertimbangan serius. Terima kasih Yusri, dan terima kasih kepada semua. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Muhammad Saha bin Abdullah, Ahli Parlimen Balai Besar merangkap Timbalan Menteri Keuangan 2 Kementerian Keuangan Malaysia. Banyak informasi yang sangat berguna pada kita kawan-kawan di Parlimen Jelebu, kawan-kawan kita di Negeri Sembilan dan juga di Malaysia. Saya fikir boleh memberikan manfaat yang besar kepada semua kawan-kawan. Alhamdulillah selepas ini beberapa dokumen dan juga surat rasmi akan sampai ke meja Yang Berhormat. Untuk melalui Yang Berhormat Timbalan Menteri, durian pun saya dah atur, tetapi tadi keputusan MKN dan PKPD lori tak boleh masuk ke kementerian. Tapi untuk Yang Berhormat insyaAllah secepat mungkin. Memang Jelebu sekarang musim durian. So, dari Yang Berhormat dengar tu, jangan lupa durian. Izlan, jangan senyum dulu beri. Saya akan pastikan durian juga sampai kepada pegawai-pegawai Yang Berhormat. Sampai itu kita dapat collaborate bersama ya, supaya yang penting bagi kita ialah kesejahteraan dan juga orang kata pembelaan kepada rakyat daripada pelbagai kaum dan bangsa itu dapat kita teruskan insyaAllah. Untuk makluman kawan-kawan, di Parlimen Jelebu minggu depan sesi temu rakyat akan berjalan seperti biasa pada hari Jumaat malam Sabtu. InsyaAllah kita ada lagi satu lagi tetamu kita daripada kementerian yang agak penting yang akan saya bawa untuk dapat kita dampingkan dengan masyarakat di kawasan Parlimen Jelebu. Terima kasih banyak YB, terima kasih, minta maaf kalau terdapat beberapa perkara yang menyinggung perasaan Yang Berhormat, terutamanya soalan-soalan panas yang masa YB jelaskan malam ini. Thank you very much. Host, saya serah. Meet up for Dewan. So kita jumpa lagi dalam sidang Dewan yang terdekat nanti. Okay, saya serah semula kepada host. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri dan juga tak lupa kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas penglibatan dalam sesi temu rakyat Parlimen Jelebu pada kali ini. Alhamdulillah, banyak informasi yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri kepada kita khususnya di rakyat Jelebu. InsyaAllah apa yang disampaikan, apa yang diberi peluang tadi, insyaAllah semua penduduk Jelebu mengambil peluang ini. InsyaAllah apa yang telah dibekalkan oleh Kementerian Keuangan kepada kita seluruh rakyat, InsyaAllah akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada semua yang join bersama program kita pada malam ini. 2 jam, ngam-ngam. Ini adalah program yang paling lama saya ingat yang selama ni kerana informasi-informasi yang diberikan sangat baik pada kali ini. Alhamdulillah, tanpa kita potong sedikit pun, jadi semua informasi yang diberikan sangat berguna kepada kita khususnya di rakyat Jelebu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang turut sama dalam program kita pada malam ini, yang setia menanti sehingga akhir program kita. Dan sebelum kita tamatkan kita punya program, mohon kita angkat tangan sekejap untuk kita mengirim gambar untuk kita berikan bagi pihak kita di peringkat kita. Jadi saya mohon, okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, terima kasih.
Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. InsyaAllah kita akan bersama dalam program ini keterusan dengan program-program yang akan datang. InsyaAllah kita akan bersama sekali lagi. Jadi itu saja bagi pihak kru-kru yang terbabit. InsyaAllah terima kasih sekali lagi di atas kerjasama semua. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan, maklumat-maklumat ini terus kepada rakyat. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Udi. Terima kasih.